Jadi bersama saya pada malam ini penganalisis Timur Tengah kita Dr. Mazli Malik. Dr. Mazli, untuk memudahkan perbincangan kita, mungkin di negara kita di Malaysia tidak ramai yang tahu kumpulan militan negara Iraq dan juga jajahannya ataupun ISIL ini, tetapi kemunculannya bukan perkara asing. Sudah ada tangan-tangan ini ISIL di Syria, dan kita tahu juga ISIL di Syria adalah untuk menggaguh-gugat perjuangan rakyat Syria yang sebenar untuk menumbangkan rejim Al-Assad. Tetapi ISIL di Iraq mungkin satu benda yang baru bagi kita di Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia gini aja, kalau kita lihat, bila kita lihat isu kemarahan apa yang berlaku di Iraq 2-3 hari yang lepas, kita tak boleh pisahkan daripada lihat 4 isu utama. Pertamanya isu pergolakan di Syria yang ada kaitan secara langsung, kerana ISIL itu dikaitkan dengan perjuangan golongan ini di Syria yang menentang bukan sekadar rejim Bashar al-Assad, tetapi juga mereka lebih kerap menentang rakyat Syria sendiri yang bangkit, dan kita dapati bahawa memang Bashar kurang menyerang mereka berbanding dengan menyerang rakyat dia sendiri, Free Syrian Army. Yang kedua, pentadbiran Nuri Maliki yang seorang Syiah dan amat pro Syiah dan berat sebelah dan begitu menekan Sunni dan begitu meletakkan empire Syiah untuk terus berkuasa di bumi Iraq. Dan ketiga, pengaruh Iran di rantau tersebut, sama ada di Syria ataupun di Iraq, dan sering orang mengkaitkan dengan perluasan kuasa Iran yang baru. Dan yang keempatnya, industri kita namakan sebagai apa, industri keganasan. Dulunya Al-Qaeda, asalnya ISIL ini, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, pecahan daripada Al-Qaeda yang hari ini Al-Qaeda pun disown dia lah. tidak mengiktiraf mereka. Tidak mengiktiraf, atau mereka pun turut berperang dengan Jabhah Nusrah di Syria yang merupakan kaedah yang asalnya asal di Syria. Yang hari ini ISIL mempunyai ketua mereka Al-Baghdadi itu seorang mantan tentera Iraq dan mempunyai latar belakang begitu misteri, dan kewujudan beliau begitu misteri. Jadi bagi Free Syrian Army, bagi rakyat Syria, mereka melihat golongan ISIL ini adalah ciptaan ejen Iran yang sengaja wujudkan mereka ini untuk menjustifikasikan perjuangan Bashar membunuh rakyatnya sendiri. Dan untuk tunjuk kepada mereka bahawa kami melakukan perkara yang betul kerana golongan ini golongan teroris, kalau tidak dikekang maka teroris akan berkuasa. Dan jadi bila berlaku hari ini di Iraq, menguatkan lagi justifikasi tersebut, mengapa Iran perlu membantu Bashar dan mengapa Hizbullah perlu membantu Bashar. Yang menariknya, kalau kita lihat kenyataan Tariq Hashimi semalam, yang mantan Timbalan Perdana Menteri Iraq yang tidak boleh pulang ke negaranya kerana dihukumkan bunuh di mahkamah Iraq sendiri, beliau mengatakan bahawa apa yang berlaku di Mosul dan juga di Tikrit yang merupakan pusat kekuatan Sunni Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan kebangkitan golongan Sunni terhadap pentadbiran Maliki. Mereka tak puas hati sebab tu tak logik. 5,000 boleh kalahkan 30,000. Dia kata kebangkitan di kalangan askar Sunni sendiri berpaling tada, kebangkitan kabilah-kabilah yang berada di Iraq, kabilah-kabilah Sunni terhadap pentadbiran Maliki, dan ingin tunjukkan kepada mereka bahawa enough is enough. Okey. Tetapi kat situ, kenapa mereka ini tidak ditonjolkan? Yang ditonjolkan hanya ISIL. Dan media dunia, Amerika cakap tentang ISIL, Iran cakap tentang ISIL, semua cakap tentang mereka. Kemana pergi? Sedangkan mereka itu sedikit saja komposisi mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka merompak, mereka menangkap tentera-tentera Syiah tu, dan mereka bunuh. Dilakukan, dirakam kat video dan nampak di YouTube. Di YouTube, seolah nampak macam ganas sangat Islam tu. Dan begitu dekat Syria. Kalau kita lihat YouTube yang mereka naikkan tentang perjuangan mereka, hanyalah potong tangan orang, sebat orang, serang dan sebagainya. Dan terdapat juga beberapa persoalan yang misteri mengenai ISIL ini. Daripada mana mereka dapat sumber dana? Senjata mereka paling mutakhir, kenderaan SUV mereka yang terkini, Humvee kan. Kalau di Syria itu kelengkapan mereka jauh melebihi daripada Free Syrian Army rakyat Syria sendiri. Dan perlu diketahui pejuang-pejuang mereka dari pelbagai latar belakang. Dan mereka ini dihimpunkan di atas satu semangat jihad, dan mereka menggunakan sentimen yang Al-Qaeda pernah gunakan. Jadi kalau kita lihat latar belakang ISIL di Iraq, dan kita tahu juga Iraq tidak pernah kata pun
aman selepas keluarnya tentera perikatan ataupun tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat sejak 2011. Dan kita tahu juga pentadbiran Nuri Al-Maliki sebenarnya tidak mendapat sokongan majoriti. Biarpun pilihan raya yang terbaru ini kita ketahui merupakan pilihan raya yang pertama selepas keluarnya tentera Amerika keluar daripada bumi Iraq. Bagaimana kita melihat percaturan ini, Nuri Al-Maliki dan rakyat Iraq? Kerana apabila proses demokratik pertama selepas keluarnya tentera asing di bumi Iraq, sepatutnya negara Iraq perlu dipilih, pemerintahan Iraq perlu dipilih, perlu dimiliki ownershipnya oleh rakyat Iraq sendiri. Tidak kiralah sama ada mereka keturunan Syiah, bermazhab Sunni ataupun apa juga Kurdish dan sebagainya. Ini adalah masa untuk mereka bersatu dan menunjukkan bahawa dunia inilah yang mereka mahukan sekian lama selepas beberapa dekad di bawah satu pentadbiran diktator dan juga tentera asing. Inilah menunjukkan sikap kita katakan jahanamnya Amerika ini apabila kewujudan mereka di Iraq semenjak 2003 bukan saja menghancurkan tamadun, menghancurkan negara tersebut, malah negara tersebut telah terbagi kepada 3 sektor. Kepada golongan Kurdi, golongan Sunni Arab dan juga Syiah. Dan lebih malang lagi apabila mereka telah menyediakan tapak untuk golongan Syiah berkuasa dan menindas golongan Sunni yang sepatutnya majoriti apabila mereka digabungkan dengan Sunni Kurdish. Tetapi mereka dipisahkan Arab Sunni dan Kurdish, sedangkan mereka Sunni juga. Dan ini antara kejayaan mereka menghancurkan negara tersebut dan tidak lain dan tidak bukan untuk mengekalkan hegemoni Israel, untuk mengekalkan kestabilan Israel. Sebab kita tahu Iraq dan juga Mesir merupakan dua kuasa tentera di rantau tersebut. Okey, Dok, kita akan rehat pertama kerana kita tahu juga bukan hanya apa yang kita baca di media ataupun di media sosial saja yang perlu kita fahami tentang ISIL, Iraq dan juga pelakon-pelakonnya ini, tetapi di sebalik itu kerana kita tahu juga benua ini, negara ini penuh dengan sejarah, penuh dengan hasil mahsul minyak dan gasnya antara yang terbesar di dunia simpanannya dan pastinya menjadi rebutan bagi semua kuasa-kuasa besar dunia. Adakah ini permainannya? Kita rehat dahulu. Analisis awal ini pada malam ini cuba memahami apa yang berlaku di Iraq pada ketika ini. Ataupun watak-watak utama yang menjadi bahan berita utama dunia. Kalau kita lihat Dr. Mazli, kawasan yang dikuasai oleh ISIL pada ketika ini iaitu kawasan yang begitu ataupun free movement antara Syria dan juga Iraq di kawasan sepadannya. Kalau di sebelah Turki juga. Kalau di Iraq tu Mosul dan juga Tikrit dan boleh menyeberangi ke Syria itu dengan mudah untuk memasuki kawasan Homs, Aleppo, Damsyik dan sebagainya, dan juga bersepadan juga dengan pihak negara Turki dan juga kawasan autonomi pihak Kurdistan. Jadi ini adalah satu kawasan eksklusif kalau kita boleh sifatkan begitu. Mereka bebas bergerak, maksudnya mereka bebas berinteraksi dengan rakan-rakan di sebelah sana ataupun di sebelah sini, dan juga sumbangan ataupun pembiayaan dana dan juga senjata boleh dibawa masuk dengan mudah. Dan akhirnya apabila munculnya kuasa baru ISIL di Iraq, bukan perkara baru sejak keluarnya Amerika Syarikat 2011, dan mereka mengetahui ISIL sudah wujud dan menjadi ataupun duri dalam daging untuk pemerintahan di Baghdad. Dia menarik kalau kita buangkan peperangan. Kalau kita lihat kawasan tersebut yang ditawan dan sebagainya merupakan kawasan yang potensi untuk menjadi free trade zone. Dan itu yang Turki asalnya melihat bahawa potensi untuk membangunkan kawasan ekonomi di kawasan rantau tersebut kerana dia jadi penghubung Syria, Iraq, Turki dan juga kalau dengan jiran bersebelahannya Iran kat seberang dan Jordan sedikit Jordan kan, maksudnya kawasan yang strategik, tapi malangnya kawasan itu dah hancur sekarang. Dan bila dikuasai oleh ISIL yang memang bagi orang pejuang-pejuang Syria, bagi mereka yang terlibat dengan isu di Syria mengatakan memang ISIL ciptaan Iran untuk meluaskan mereka ada fakta tentang itu, Dr. Mazli? Adakah benar dibiayai oleh Iran? Kalau kita lihat baru-baru ni yang ada pimpinan ulama ahli sunnah Syria yang datang dan pimpinan Ikhwan Muslimin yang silap saya sebulan 2 yang lepas, mereka membicarakan isu ni, dan di kalangan penganalisis antarabangsa, saya kira baru ni daripada barat sendiri pun kebanyakan jari menunding ke arah Iran. Mereka mewujudkan
tapi mereka secara tidak langsung kerana ejen perisikan Iran yang wujudkan ini. Dan ialah bila Bashar tidak menyerang mereka, bila kita lihat mereka dengan diberikan liputan yang meluas dan sebagainya, ada satu agenda di situ. Dan sekarang ini kita lihat bila berlaku seperti ini, Iran ingin masuk ke dalam Iraq. Ada juga laporan mengatakan bahawa didokong oleh pihak Amerika Syarikat pada awal mereka berada di Syria. Kalau Amerika Syarikat secara tidak langsung, saya nampak Amerika Syarikat begitu konsisten, mereka tak masuk campur. Dan mereka tak masuk campur pun ada untuk maslahat Israel juga. Kan? Sebab kalau kumpulan ini menang, senjata-senjata yang dapat dia akan digunakan untuk lawan Israel. Jadi kumpulan-kumpulan ini memang wujud dan mungkin di waktu asalnya mereka dibiayai dan sebagainya, tetapi sekarang ini bagi mereka yang berada di Syria lebih nampak bahawa ini merupakan game Iran sebenarnya. Dan Amerika sikap tak bertanggungjawab lah kalau kita lihat mereka hari ini dah selesai dapatkan apa yang mereka hendak daripada bumi Iraq, dan bila berlaku seperti ini kita lihat apa? Mereka hanya akan hantar 250 tentera untuk kawal konsel mereka saja. Dan elemen kuasa seperti Turki misalnya, kita tahu juga di Mosul ada konsulat Turki dan kena tawan. Ya, ditawan oleh pihak ISIL Turki. Dan kita tahu bahawa hubungan antara Turki dengan ISIL memang tak baik kerana isu Syria. Kan Turki lebih ialah kalau di segi hubungan diplomatik lebih cuba untuk bersikap neutral tetapi memudahkan laluan kepada bantuan kemanusiaan ke Syria yang kebanyakannya mereka koordinasinya dengan Free Syrian Army dan juga rakyat Syria lah. Dan kita tahu bahawa kewujudan ISIL kadang-kadang mereka menyerang dan termasuk mereka menyerang kepada tentera Turki. Bukan tentera, sempadan Turki sendiri. Dan mereka hijack bagi bantuan-bantuan kemanusiaan dan bawa kepada mereka punya sendiri. Dan kita lihat juga Turki sebagai salah sebuah anggota NATO, dan NATO ada keupayaan untuk melakukan serangan melalui udara dan meminta bantuan tentera NATO untuk mempertahankan wilayah Turki dan juga kepentingan Turki di sepadan dan sebagainya. Saya kira dalam kes ini Turki berseorangan. Dan kita nampak sikap Amerika yang seolah-olah macam bukan berlepas tangan. Mereka tunjukkan bahawa mereka concern tentang pengganas, tapi tindakan mereka seolah macam melepaskan. Dan kita nampak aktor yang paling aktif sekarang ialah Iran dan juga kemarahan golongan Syiah termasuk Hizbullah sendiri. Okey, kita perlu kita yang kedua Dr. Mazli, dan kita tahu kawasan ini kawasan yang kaya dan Malaysia pun ada kepentingan. Petronas mempunyai pelaburan yang besar minyak dan gas di selatan Baghdad misalnya. Apakah ini juga menjadi isu-isu yang perlu kita fikirkan bagaimana melihat isu yang berlaku di Iraq pada ketika ini? Kita lihat dahulu. Kalau kita teliti semula peta Iraq tu, Dr. Mazli, kalau di selatan Iraq itu bandar Baghdad ke bawah hinggalah ke Basrah itu merupakan antara kawasan majoriti Syiah dan juga kawasan-kawasan suci Syiah, misalnya Kufa, Karbala dan sebagainya, dan juga lapangan minyak yang besar di Basrah misalnya. Kalau di utara yang sedang dikuasai oleh kawasan ISIL sekarang, kita lihat ada Mosul, Irbil dan sebagainya, antara telaga-telaga minyak dan gas yang paling besar di dunia ketika ini. Kerana itu Amerika datang untuk menawan Iraq pada tahun 2003 dan hari ini selepas 11 tahun keberadaan tentera Amerika dan juga tentera sekutu, mereka telah dapat apa yang mereka inginkan. Cuma sekarang ini seperti mana saya katakan pada awal tadi, isu yang wujud ialah peluas kuasaan Iran di bumi Iraq itu sendiri melalui proksi mereka lah. Kalau kita lihat Nuri Maliki, ialah mereka Syiah dan hakim antara pimpinan Syiah di situ terang-terangan menjadi proksi kepada Iran. Dan kita tahu bahawa pergolakan di Syria mempunyai campur tangan golongan Syiah di Iraq itu sendiri. Jadi adakah dengan pentadbiran baru Iran ini akan yang cuba berada di mainstream semula, yang cuba menyelesaikan isu nuklearnya, reaktor nuklear dan sebagainya, dan sedang mendapat sokongan Amerika Syarikat dan sekutunya, adakah itu juga perlu diambil kira? Sebarang hubungan baik di antara Iran dengan negara-negara barat, terutamanya Amerika, akan memberikan mereka waktu yang lebih untuk meluaskan kuasa di rantau tersebut. Sebab itu kita lihat antara negara yang sudah dapat baca peluasan kuasa Syiah
seperti Qatar, seperti Saudi dan juga Jordan, mereka agak gerun dengan pelosang kuasa Iran itu sendiri. Ya. Bagaimana dengan kawasan autonomi Kurdistan antara Iran dan juga Iraq, dan di tengah-tengah itu mereka sudah berjuang lama dan dalam selepas Amerika Syarikat mengambil alih Iraq dan juga diserahkan semula kepada rakyat Iraq untuk mentadbir negara Iraq, Kurdistan masih memperjuangkan untuk mendapatkan autonomi ataupun separate ataupun berpisah terus dengan pihak Iraq. Kurdistan ini ada satu isu lain, isu yang takkan selesai, tetapi mereka sekarang ini pun sudah memerintah dalam keadaan separa autonomi. Dan kita dapati mereka agak konsisten dalam membangunkan Irbil, Kirkuk dan Sulaimania. Cuma adakah persoalan dengan ISIL sekarang ni? Adakah mereka akan mara kisu? Saya jangkakan tidak akan berlaku sedemikian. Mereka sudah berjuang lama. Mereka sudah berjuang lama dan saya kira kata-kata state within state di kawasan Kurdistan itu memang bukan tandingan untuk ISIL ataupun sesiapa saja yang ingin ganggu. Dan percaturan kuasa barat dalam hal ini, biarpun Obama sudah mengarahkan 250 pasukan khas untuk membantu konsulat dan juga kedutaan mereka di Baghdad, sebenarnya bukan membantu rakyat Iraq untuk melindungi rakyat mereka yang sedang masih berada, kalau keadaan buruk mungkin bawa keluar terus. Amerika tak akan menghantar tenteranya kembali ke Iraq kerana ia merupakan pelaburan yang merugikan mereka. Ramai tentera mereka dah mati kat Iraq dan mereka tak akan korbankan lagi tentera. Seperti yang kata Haji, dia hantar 250 untuk kawal konsulat dan kepentingan mereka, dan kalau keadaan lebih teruk, mereka akan tinggalkan Iraq sajalah. UN kita tahu gagal di Syria. Masih belum selesai. UN gagal di semua tempat. Ya, tapi untuk melindungi rakyat biasa yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa pun di Iraq, dan mereka cuba mendapatkan keamanan yang sementara pada ketika ini, tetapi kembali ke kancah perangan itu bukan pilihan yang terbaik. Dan lebih malang, Haji, kalau kita perhatikan retorik yang digunakan oleh Nuri Maliki dan juga pimpinan-pimpinan Syiah seperti Sistani, Hakim dan lain-lain amat menggerunkan kerana mereka memberikan isyarat akan berlakunya perang sektarian yang lebih besar di dalam Iraq itu sendiri. Dan mereka tak target kepada ISIL itu. Kalau kita lihat ucapan Maliki, dia kata apa? Ini peperangan di antara Abna al-Husain, anak-anak Husain wa Abna Muawiyah, kan? Di antara anak Husain dengan anak Yazid. Jadi soalan apa ni? Pengisytiharan perang terhadap Sunni. Dan malah Sistani lagi hilang akal bila mengisytiharkan perang langsung dengan Sunni. Dan kita tahu bahawa mereka berani mengisytiharkan tersebut dengan backup daripada Iran dan juga pejuang Hizbullah daripada Lebanon. Ya. Nuri Maliki diberi peluang untuk melakukan reform untuk rakyat Iraq. Ya, dia telah melakukan reform dengan jayanya, iaitu dengan menaikkan golongan elit Syiah untuk berkuasa di bumi Iraq, menindas golongan minoriti iaitu golongan Sunni dan juga golongan Kurdish, dan yang paling dia berjaya sekali ialah untuk mewujudkan golongan-golongan korup yang memerintah Iraq. Korupsi di peringkat tentera, korupsi di dalam kabinet beliau sendiri, korupsi di kalangan golongan-golongan perniagaan, dan saya kira mereka elit mereka yang melabur di Iraq sudah maklum dengan apa yang berlaku. Bagaimana kelompok Iraq yang berada di luar yang sering berinteraksi dengan Dr. Mazli dan rakan-rakan yang di UK, di Amerika Syarikat, di Malaysia sendiri dan juga di Eropah? Okey, kebanyakan mungkin hubungan saya dengan mereka agak terhad, iaitu sama ada kalangan ahli akademik yang lebih melihat secara neutral, dan kebanyakan mereka tak akan pulang ke Iraq pun kan, ataupun mereka dari kalangan yang saya jumpa seperti Anas Tikriti, anak kepada Usamah Tikriti, salah seorang daripada pimpinan daripada Hizbul Islami ataupun Ikhwan Muslimin di Iraq, dan beberapa golongan yang kita katakan sebagai golongan yang moderat ataupun istilahnya golongan yang tidak bukan Islamis. Mereka begitu risau, dan pada mereka apa yang berlaku di Iraq ni tak akan membawa apa yang baik bagi Iraq. Kebanyakan pilihan yang diberikan, sama ada Al-Qaedah lah, ISIL lah, sama ada Nuri Maliki dengan Syiahnya, sama ada dengan golongan puak-puak kabilah, golongan Ba'ath dan sebagainya. Ini semua tidak memberikan masa depan yang baik untuk Iraq, dan kebanyakan mereka melihat bahawa perlu campur tangan negara-negara umat Islam, Liga Arab dalam kes ini. Tapi seperti mana mereka tidak berseorangan dalam mengharapkan perkara yang mustahil ini. Di Syria begitu juga, di Libya begitu juga, dan di Mesir begitu juga.
Adakah Iraq akan menjadi sebuah lagi negara fail ataupun negara yang gagal selepas dibebaskan? Iraq tidak dibebaskan, malah yang berlaku Iraq sekarang dihancurkan. Dan kalau Iraq menuju fail nation, Iraq sudah menjadi a fail nation hari ini kalau kita lihat sebenarnya. Okey, kita mengharapkan yang terbaik untuk rakyat Iraq sebenarnya kerana yang terlibat ini mempunyai kepentingan masing-masing dan tidak memberi manfaat kepada majoriti rakyat Iraq tanpa mengira kaum, tanpa mengira mazhab dan juga etnik ataupun di mana kawasan mereka tinggal. Dan kita terus memantau keadaan di Iraq dan terus akan memberi liputan terkini di Esrawani. Terima kasih kepada Dr. Mazli dan kita terus mendapatkan analisis terkini Dr. Mazli dari masa ke semasa. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke media sosial yang kami sediakan dan jangan lupa muat turun aplikasi Esrawani melalui Google Play dan juga App Store. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.